أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat kembali ke channel Si Tukang Cerita. Anda sudah bersedia untuk mendengarkan kisah seram, misteri dan mistik yang akan disampaikan oleh hos anda pada malam ini, Acap Si Tukang Cerita? Jadi, jangan biarkan diri anda kesorangan, kerana anda kini berada di Remang 12. Penatnya. Fatin melepaskan keluhan kecil. Pintu biliknya dikuak. Tangannya pantas menekan suis lampu dan kipas. Kelajuan kipas dilaraskan ke tahap maksima. Setelah kasut dibuka dan diletakkan di rak, dia terus merebahkan diri ke lantai. Di bawah kipas siling itu, dia cuba menyejukkan badannya. Panas, rimas, melekit. Semuanya bercampur. Seronoknya dapat baring. Nikmatnya tidak tergambar. Akhirnya dapat juga merehatkan badan. Setelah satu shift tadi, dia tidak dapat duduk walaupun sekejap. Huru-hara rasanya akibat kemasukan pesakit yang bertarik arus. Walaupun Fatin hanya jururawat pelatih, namun dia sudah bergelar senior dalam kalangan pelatih. Pelatih tahun akhir. Jadi, semestinya banyak kerja yang perlu dibuat. Entah apa yang membadai hari itu, sehinggakan 5 orang pesakit yang kolaps. Sudahlah ramai yang kolaps. Kemasukan pesakit pula macam datang kenduri. Daripada 5 orang yang kolaps, 2 daripadanya meninggal dunia. Nasib baiklah dia masih pelatih. Kalau tidak, entah pukul berapa dia akan balik. Fatin memandang jam dinding. Hampir jam 9.30 malam. Dia melirik ke arah katil rakan sebiliknya. Kosong. Tiada tanda-tanda Mila telah pulang. Tualannya masih tersidai di tempat penidai. Baldi peralatan mandi masih ada di tempatnya. Sekejap lagi baliklah tu, Fatin meneka. Lalu terus melangkah dengan langkahan yang malas menuju ke bilik air. Selesai mandi, dia melihat Mila masih tiada di bilik. Fatin tidak hairan, sebab Mila selalunya akan melepak di bilik orang lain. Lepas habis menyimbang, barulah tahu jalan ke bilik. Fatin membuka laptop untuk menonton drama bersiri Korea. Lama tak menonton drama, akibat kekangan waktu. Habis satu episod, dia rasa matanya mula mengantuk. Terbantut hasratnya untuk menghabiskan semua episod dalam malam itu. Mila masih lagi tidak balik ke bilik. Hatinya menerbitkan kerisauan. Sehinggalah hatinya terbit rasa risau. Sehinggalah dia terdengar tombol pintu dipulas. Terpacul sesusuk tubuh Mila di muka pintu.
lega. Risau juga kalau rakannya tidak pulang. Hilang anak orang, mati, dia hendak menjawab dengan warden nanti. Bila Mila masuk bersahaja tanpa menegur Fatin. Selalunya mesti kecoh. Kecoh bilik kerana masing-masing bercerita perihal kerja. Penat kot, Fatin meneka lagi. Dalam pada itu, sel-sel otak Fatin tiba-tiba bersambung. Idea nakal mulai bertandang ke dalam benaknya. Dia tersenyum sendiri tatkala membayangkan idea itu. Dan dia kemudiannya berjalan menuju ke bilik air bagi melaksanakan rancangannya. Setiap 2 bilik di asrama itu terdapat 1 bilik air di tengah-tengah antara 2 bilik. Tidak terletak di hujung blok seperti kebanyakan asrama lain. Fatin membuka telefon bimbitnya. Aplikasi WhatsApp dibuka. Jari jemarinya ligat menekan huruf-huruf yang tertera di skrin telefon. Korang, maaflah lupa nak beritahu. Kalau korang nak pinjam barang Atin, ambil je lah. Atin tak ada kat bilik tau. Ambil dengan Mila. Atin tak jadi balik esok pagi. Atin terus gerak malam ni. Mesej itu terus dihantar ke grup jiran Diva. Grup WhatsApp yang dianggotai penghuni biliknya dan penghuni bilik sebelah. Fatin tersengih membayangkan reaksi Mila nanti. Mesti pucat. Fatin berlama-lama dalam bilik air sebelum keluar. Dan dia kemudiannya meneruskan lakonan. Air mukanya sengaja dibuat-buat serius. Dia berjalan tanpa melihat lantai. Sesekali dia merenung dinding lama-lama. Sengaja dia berbuat begitu untuk menakutkan Mila. Mengusik memang sudah menjadi hobinya. Tapi ini idea yang baru. Tidak pernah terlaksana lagi sebelum ini. Weh, lama kat bilik air, tegur Mila. Mila sedang berbaring-baring di katil. Pakaiannya sudah ditukar. Tidak lagi beruniform. Fatin terkedu. Dia ni tak baca ke mesej aku tadi? Fatin tidak menjawab pertanyaan Mila. Lakonan perlu diteruskan. Dia tidak pernah gagal dalam mengenakan orang. Rancangannya harus berjaya. Bunyi mesej masuk. Fatin terpempam. Nampaknya rahsianya akan terbongkar. Terlupa pula nak tukar mod telefon kepada mod senyap sebentar tadi. Aduh, Fatin mengeluh. Nampaknya dia terpaksa beralah kali ini. Kemungkinan rancangannya hendak mengusik Mila gagal. Lambat-lambat dia membaca mesej yang baru masuk. Fatin mula diselubungi rasa hairan. Dia membaca satu persatu ayat mesej yang baru diterimanya. Bulu tengkuknya meremang. Mulutnya terkunci. Dan kakinya seolah-olah terpasak pada lantai bilik itu. Dia memisatkan matanya berkali-kali. Ingin memastikan matanya tidak salah. Maaf, aku tak sempat nak beritahu kau. Petang tadi aku EL dah beritahu warden semua. Adik aku kemalangan lah, meninggal di tempat kejadian. Nasib baik ada tiket untuk aku balik. Voice note daripada Mila. Berderau darah Fatin. Habis tu, yang dekat dalam bilik ni siapa pula? Relax Fatin, relax Fatin. Fatin cuba menenangkan diri. Mungkin Mila sengaja ingin mengusiknya. Tetapi kalau ikut logik akal, mana mungkin Mila akan main-main soal kematian adiknya?
Hatinya semakin berdebar-debar tatkala melihat tulisan yang tertera di skrin telefonnya. Mila sedang menaip. Mila tengah taip. Fatin menelan air liurnya. Terasa pahit bila ditelan. Lagi pahit daripada pria goreng yang dia makan semalam. Mana kan tidak, Mila yang di dalam biliknya sedang merenung tepat ke arahnya. Merenung tepat tanpa berkelip. Tidak memegang telefon di tangannya. Sekali lagi kedengaran isyarat mesej masuk lagi. Sekali lagi kedengaran isyarat mesej masuk. Aku dapat cuti 3 hari. Kau jangan nakal-nakal tau Fatin. Sekali lagi voice note yang hantar oleh Mila. Fatin melangkah perlahan menuju ke katilnya. Dicapai selimut dan bantal untuk ke bilik sebelah. Dia perlu bertindak cepat sebelum berlaku sesuatu. Kau nak ke mana tu Fatin? Soal Mila. Fatin berpaling sambil cuba tersenyum. Dia merasakan otot-otot mukanya terpaksa bekerja keras demi mewujudkan senyuman itu. Aku nak tidur kat bilik sebelah. Kak Zah ajak tengok cerita Korea. Bohong Fatin tergagap-gagap. Kau tak ajak aku sekali ke? Mila menyoal lagi sambil bermain-main dengan rambutnya. Matanya dilirikkan ke arah Fatin sambil tersenyum sinis. Fatin semakin gugup dan kalau diikutkan hati, ingin saja dia lari tanpa menjawab soalan Mila palsu itu. Tetapi membayangkan kemungkinan nasibnya akan bertambah buruk, maka dia membuat keputusan untuk berpura-pura saja. Berpura-pura tidak tahu bahawa Mila itu palsu. Kau tak minat cerita Korea kan? Fatin cuba mencari Ella. Tangannya ligat memulas pintu. Sebab aku tak minat Korea ke? Sebab kau dah tahu aku ni siapa? Kalau dah tahu yang aku tahu kau tu siapa, kenapa tanya lagi? Ish, perangai perempuan sungguhlah kau ni. Bentak Fatin geram. Kakinya mula menapak keluar. Malangnya belum sempat dia keluar, satu wajah buruk menerpa ke arahnya. Fatin terjerit. Buruk rupanya tak dapat nak digambarkan. Fatin menumbuk keras wajah itu hingga tergolek ke lantai. Fatin kemudian cepat-cepat beredar keluar. Dia hampir termuntah menahan geli membayangkan rupa makhluk tadi. Sudahlah menggerutu, bernanah pula, macam tersalah pakai produk tidak berdaftar. Lidah pula terjelir-jelir, macam lepas makan ramen Korea tu. Bau. Rasanya tong sampah lagi wangi daripada bau makhluk itu. Tercungap-cungap Fatin berlari ke bilik sebelah. Hampir terkucil juga walaupun dia agak keras hati orangnya. Kak Zah, Wani, buka pintu. Buka pintu cepat. Fatin bersuara cemas. Pintu diketuk sekuat-kuat hati. Matanya liar memandang pintu biliknya. Dia berharap makhluk itu tidak mengikorinya.
Hatinya sedikit lega tatkala pintu bilik Kak Zah dibuka. Kenapa Tin? Kenapa ketuk pintu ni kuat sangat ni? Pecah nanti. Akak juga yang susah. Bibil Kak Zah. Tolong Kak, Atin takut Kak. Atin takut. Ada kepala terbang Kak. Takut. Berterabur ayat Fatin. Otaknya masih teringatkan kejadian tadi. Dia terlalu takut sehingga kan tidak mampu menuturkan kata-kata dengan baik. Kak Zah memeluk Fatin dan cuba menenangkannya. Wani pula sudah diulit mimpi di katil. Nampaknya malam ini Fatin tidur di lantai, beralaskan tilam nipis. Fatin rela, asalkan dia tidak bermalam di biliknya. Bayangan makhluk tadi masih menari-nari dalam ingatannya. Jam 3 pagi. Telinga Fatin menangkap bunyi mesej masuk. Dalam bilik yang bercahayakan suram itu, Fatin meraba-raba telefonnya. Mesej dari jiran Diva. Mila kot. Cubalah tengok. Fatin membuka saja mesej itu. Sekali lagi, hatinya berdebar-debar. Fatin, kau dah sampai rumah ke tu? Maaflah, baru sempat balas. Voice note daripada Wani. Kami kerja malam ni Atin. Nanti akak nak pinjam apa-apa, akak pergi bilik korang. Mila ada tinggalkan kunci dekat kami tadi. Kak Zah pula menghantar voice note. Fatin merasakan dirinya bakal teruji lagi. Dia tidak berani memandang ke arah katil. Jantungnya berdegup kencang, seolah-olah baru lepas menghabiskan larian maraton. Titisan peluh mulai terbit dari segenap pori-pori di mukanya, walaupun dia tidur betul-betul di bawah kipas. Fatin terganggu tatkala kakinya tiba-tiba terasa geli. Dia menahan saja. Lama-kelamaan, dia tidak dapat tahan lagi bila pedih mula menapak di kakinya. Seolah-olah tapak kakinya dikikis menggunakan kikir. Dia mengumpulkan keberanian untuk melihat kakinya. Terbuntang luas mata Fatin melihatkan kejadian di hadapannya kini. Makhluk hodoh tadi sedang leka menjilat tapak kakinya. Lain kali kalau ada orang mati dekat hospital, kau balik tu jangan mandi ya. Dah rasa tak sedap kaki kau sebab kau mandi. Abah kau tak bagi aku mandi. Kau nak suruh aku busuk macam kau ke? Biar muka buruk tau, jangan bau busuk. Fatin menjawab kasar. Fatin menendang makhluk itu sekuat hati. Terpelanting makhluk itu ke meja belajar. Terpercik nanah-nanah serta ulat ke muka Fatin. Sekali lagi, Fatin termuntah. Bau busuk makin menjadi-jadi setelah kepala makhluk itu terpisah daripada badannya. Nanah serta darah membasahi lantai. Makhluk itu terkial-kial merangkak dan mencari kepalanya yang tersangkut di celah kerusi. Sebentar kilat, Fatin bangkit dan ingin meloloskan diri. Segera perlu meloloskan diri. Namun makhluk itu pantas memegang kaki Fatin, menghalang Fatin daripada keluar. Fatin meronta-ronta, tetapi makhluk itu tetap mencengkam pergelangan kakinya dan membantutkan pergerakan Fatin. Tolong! Tolong! Tolong!
Nyaring suara Fatin menjerit mengejutkan hampir sebahagian penghuni blok yang sedang tidur. Setelah itu, Fatin jatuh pingsan. Penat akibat daya dan tenaganya telah habis. Fatin? 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 Oh, Fatin. Kedengaran sayup-sayup suara di telinga Fatin. Fatin membuka mata perlahan-lahan. Penat masih tersisa. Dia mendapati dirinya berada dalam bilik sakit asrama. Di sisinya terdapat warden yang bertugas minggu itu. Fatin merasakan badannya lemah, seolah-olah demam. Dia memandang warden dan mula hendak membuka mulut. Puan? Tadi... Shh. Warden itu meletakkan jarinya ke mulut Fatin. Jangan cerita kat orang. Jangan cerita dekat orang lain kalau tak mau kena usik lagi. Fatin tergamam melihatkan warden bertukar rupa. Makhluk hodoh tadi lagi. Tolong! Tolong lepaskan aku. Aku tak nak usik orang lagi dah. Tolonglah lepaskan aku. Fatin meronta-ronta meminta tolong. Rahangnya dicengkam kuat oleh makhluk tersebut. Kudratnya lemah untuk melawan balik makhluk itu. Namun sedaya upaya dia cuba melepaskan diri daripada cengkaman makhluk itu. Dan makhluk tadi hanya tersenyum melihatkan sebaris giginya yang dimakan ulat. Menggeletik ulat-ulat itu jatuh ke atas Fatin. Pergi, jangan kacau aku lagi. Pergi, jangan kacau aku lagi. Sungguh Fatin takut. Tidak berani hendak melawan makhluk itu lagi. Dia sedar, semakin dia degil dan melawan, semakin galak makhluk itu mengusiknya. Fatin. Kenapa ni? Saya baru tinggalkan awak kejap. Awak nak meracau macam ni. Warden yang sebenar datang untuk menenangkan Fatin. Mengucap panjang dia melihat Fatin terguling-guling atas lantai. Walhal tadi Fatin terbaring di atas katil. Dia keluar sekejap ke pejabat penyelia untuk meminjam telefon bagi menghubungi Ustaz. Namun tak disangka Fatin menjadi semakin teruk bila ditinggalkan. Puan yang betul ke ni? Soal Fatin ragu-ragu. Hatinya berbolak-balik. Warden mengangguk dan terus memeluk Fatin. Ya, saya lah ni. Awak jangan risau. Dah, jangan fikir lagi. Saya takut, Puan. Saya takut. Fatin memeluk erat warden itu. Dah. Dia dah. Gemersik suara tadi kedengaran di telinga Fatin. Ya, dia masih ada memerhatikan Fatin dari luar tingkap bilik sakit, sambil meletakkan jari buruk di mulutnya sendiri. Jangan bagi tahu orang tahu. Fatin memejamkan mata. Hatinya memasang tekad yang dia tak akan mengusik orang lagi. Dia menyesal. Psst. Awak yang tengah mendengar ni suka mengusik tak? Suka? Tunggu giliran awak